Okey. Apabila arus mengalir dengan beza keupayaan input VP mengalir di dalam apa? Teras besi lembut akan apa? Mungkin kamu tahu yang ni dulu. Dimagnetkan. Dimagnetkan. Yang ni apa? Mengalir kat Gegelung. mana? Betul. Gegelung apa? Gegelung apa tadi yang Boleh first tu? Kan? Nama dia. Nama penuh dia. Gegelung apa? Ni. Gegelung primer. Gegelung primer. Jadi bila kamu sebut tu, kamu sebut siapa primer, siapa sekunder. Gegelung primer. Primer tu maknanya dia first. Okay. Ya, bila arus mengalir dengan beza keupayaan input, VP mengalir di dalam gegelung primer, terus besi lembut akan dimagnetkan. Medan magnet apa yang dihasilkan? Medan magnet apa? Tadi macam mana ciri medan magnet dia? Apa yang diperlukan oleh kamu punya transformer dia? Medan magnet yang macam mana? Arus. Bukan. Medan magnet yang macam mana? Cepat, tak tahu lah. Tadi baru sabar. Tadi masa cikgu cerita kamu kenapa tak boleh 80 ni. Medan magnet tu kena macam mana? Melalik. Bukan. Tu tengok skrin cikgu ni, medan magnet tu kena macam mana? Medan magnet berubah. Kita nak medan magnet yang berubah-ubah. Dia berubah-ubah sebab bila kita pakai arus mengalir, dia tukar-tukar arah dengan magnitud kan. Jadi medan magnet terhasil pun berubah dari segi arah dan berubah dari segi magnitud dia. Dia kata north dengan south. Kalau kata arus tu tukar, mesti dia punya kutub pun tukar kan. Jadi dia berubah-ubah. Okay. Jadi yang dihasilkan dipindah melalui teras besi lembut kepada siapa? Gegelung sekunder. Gegelung sekunder. Okey, jadi perubahan flux oleh gegelung sekunder. Jadi perubahan flux ataupun pemotongan flux oleh gegelung sekunder akan menghasilkan reaksi apa tadi? Arus. Belum. Sebelum hasilkan arus. DGE. DGE? Teraruh. Teraruh. DGE, aruhan. Kamu kena ingat aruhan ataupun teraruh. Boleh ya, dua-dua. Dan membolehkan suatu arus ulang-alik dengan Arus. ni. Beza keupayaan. Dengan beza, beza. Membolehkan suatu arus ulang-alik dengan beza keupayaan apa ni? BS apa? Kalau VP input. Sekunder. Output Output lah. Ni input kan. Simbol dia P sebab primer dia lalu kat gegelung primer. Ni VS kamu memang yang ni sekunder tapi kita panggil dia beza keupayaan output. Betul. Okay. Mengalir melalui beban yang disambung melintasi gegelung sekunder. Beban tu kalau disambung pada kamu punya ni mentol ataupun perintang, kita panggil dia sebagai beban. Okay, lepas tu apa ni? Apa beza keupayaan output bergantung kepada nisbah apa? Gegelung primer kepada gegelung sekunder. Nisbah lilitan. Nisbah lilitan gegelung primer, betul? Nisbah lilitan. Yang ni apa? Apa beza keupayaan? Nilai ataupun magnitude. Magnitude. Cikgu suka kata magnitude sebab bunyi dia lagi saintifik. Okay. Nilai boleh lah, sama je. Magnitude beza keupayaan output bergantung pada nisbah bilangan lilitan gegelung primer kepada gegelung sekunder. Nisbah dia. Ni kalau kata nisbah mesti formula dia kacang aja. Tak, kita tengok dulu jenis transformer. Tadi cikgu cakap kan ada dua kan. Satu tu output dia jadi lebih besar daripada input dia. VS lebih besar daripada VP. Okay, output besar daripada input. Jadi yang ni kita panggil dia sebagai transformer injak naik. Jadi ni memang nama dia. Ni bila eja injak tu ingat kita kena pakai K sebab injak ni step up. Bukan injak.
Injap ni apa? Yang ada P. Injap ni apa? Injak. Injap ni Valve. jantung kan, valve. Okay. Jadi jangan salah. Jadi dia transformer injak naik dengan transformer injak turun. Injak naik tu bila kita injakkan naik voltan output. Injak turun tu bila kita punya voltan output tu kecil daripada voltan input kita. Ni simbol dia akan berubah. Jadi kalau kamu nampak simbol macam ni, yang ni transformer injak naik. Yang ni transformer injak turun. Yang ni kamu faham kan? Jadi kalau kita nak jadikan dia transformer injak naik, bilangan lilitan dalam kamu sekunder ni kena lebih dari primer. Jadi siapa yang bilangan lilitan dia banyak, dia akan hasilkan voltan yang lebih besar. You know? Jadi kat belah sini kalau dia injak turun, maknanya bilangan lilitan yang primer ni kena banyak daripada yang sekunder ni, kita dapat injak turun. Alright. Okay, jadi hubungan dia yang ni untuk terbit formula dia. Jadi formula dia untuk kita cari, katakan dia suruh cari mana-mana satu. Dalam soalan dia akan tanya kamu berapakah bilangan lilitan ke, berapakah voltan input ke, dia boleh tanya. Ni formula dia, jadi nisbah. Ni NS over NP sama dengan VS over BP. Ni sebab dia nisbah, kalau kamu tulis terbalik pun tak jadi masalah. Kata NP over NS akan sama dengan apa? VP over VS. VP over VS. Jadi pasangan dia kena betul. Faham tak? Ataupun kata VP over NP sama dengan VS over NS pun boleh. Ni pun nisbah kan. Ni mana-mana versi pun boleh. Asalkan pasangan kamu tu betul. Maksudnya kalau yang ni P dengan P kena duduk atas, S dengan S kena duduk bawah. Kalau kamu tulis V dengan N tu sebelah kiri tu duduk P, belah kanan tu duduk S. Yang ni cikgu rasa dia bagi dalam exam pun, cikgu terlupa dah. Bagi je kot, jadi tak kisah. Jadi kalau kata kamu nak masuk, kamu kena berhati-hati je lah tengok dia punya nilai tu betul-betul. Okay, jadi kita buat latihan sikit. Kacang lah. Okay, tentukan voltan output, jadi dia nak output. Jadi dia bagi kamu nilai VP kamu. Jadi output kamu apa? VS kan? Okay, jadi kita pakai formula dia. Ni dengan lilitan dia. Ni 15. Jadi kalau cikgu, sebab cikgu suka tengok belah kiri lepas tu belah kanan kan. Sebab tu cikgu suka ambil yang kiri per kiri, kanan per kanan. Pun boleh juga, tapi kita try pakai formula ni dulu. Lepas tu kalau kata kita rotate kan, tengok jawapan dia sama tak. Jadi NS berapa? NS berapa kat kamu ni? 300. NP? 15. 15. Yang dia suruh cari tu VS kan? Jadi VS kat atas. VP kamu tahu kan berapa? 12. Okay, berapa dapat tu? Oh, 40. 240. Ni transformer injak naik ke injak turun ni? Naik. Naik. Kau tengok dia punya gegelung ni pun dah tahu. Kata tadi kamu buat VP over NP sama dengan VS over NS, kamu dapat jawapan sama tak? 12 bagi dengan 15 sama dengan VS over 300. Dapat jawapan sama tak VS kamu? Ya. Sama kan? Jadi dia nisbah, jadi tak kisah. Okay lah. Jadi kalau cikgu suka tengok kiri. Kiri lah kan? Kanan-kanan. Cikgu suka tengok macam tu. Alright. Jadi yang belah nombor 2 ni pula. Tentukan voltan output dia. Berapa nilai dia. Berapa bagi berapa. Kata kamu ambil kiri dengan kanan pula. Jadi 240 bagi 4,000 sama dengan apa? Atas ni apa? Something bagi 3,000. Something VS. Bagi 300. 300 Berapa dapat VS? 18. 18. Jadi ni injak turun kan? 18 volt. Okay? Senang lah kan? Tak ada masalah kan? Jadi formula pun kamu boleh ikut mana-mana nisbah pun. Jadi ni soalan transformer. Alright, jadi yang ni nak masuk kiraan sikit. Yang ni yang cikgu kata tu macam soalan elektrik sebab kita deal dengan kecekapan transformer kamu. Jadi transformer ni kecekapan dia boleh jadi transformer unggul. Kalau transformer unggul, kuasa input dia dengan kuasa output dia macam mana? Sama. Jadi kalau transformer unggul, P in sama dengan P out. Okay, yang ni unggul. Maknanya kecekapan dia 100%. Tak ada loss. Tapi selalunya ada loss kan? Selalunya dia macam ni.
Dia kita bagi dia satu kuasa input, dia akan hasilkan kuasa apa yang kita nak tu, yang kat belah yang sambung dengan kamu punya litar sekunda tu. Tapi ada loss dalam bentuk tenaga haba. Okay, jadi yang ni pun formula sama. Formula ni pun dia bagi dalam exam kan. Jadi kalau kecekapan transformer, kita bubuh output dulu. Output per input darab 100%. Dia nak tahu jawapan kamu salah ke betul, kamu tak akan dapat jawapan lebih besar daripada 100%. Kalau kamu dapat 200%, 300% tu maknanya kamu dah letak terbalik kat belah sini. Faham? Oh. Jadi kalau kata dapat 200%, tak logik lah jawapan tu. Output kena bahagi dengan input. Jadi kuasa boleh, tenaga boleh kan. Jadi kalau dia bagi kamu tenaga output bagi tenaga input darab 100%. Kalau dia bagi kamu kuasa output. Jadi kuasa P sama dengan IV kan, sebab tu dia dapat formula ni. Jadi P adalah sama dengan arus darab dengan voltan. Jadi dia dapat formula VSIS over VPIP darab 100%. Alright. Mari kita key ke soalan ni. Rajah menunjukkan 12 volt, 48 volt. Ni kamu punya spesifikasi mentol ni. Menyala dengan kecerahan normal. Apa maksud dia menyala dengan kecerahan normal? Kalau dia kata normal maksudnya apa? Normal. Apa maksud normal? Dia sama ada boleh jadi malap, normal atau terlebih cerah. Jadi apa maksud dia normal? 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 Yelah, maknanya dia dapat 12 volt. Tu maksud dia normal. Jadi kalau kata mentor tu dia punya specification dia 12 volt, 48 volt, maknanya dia dapat 2 orang ni, baru dia boleh nyala dengan normal. Jadi kalau kata litar belah sini dapat kurang daripada 12 volt, dia akan jadi malap lah. Lepas tu kalau kata lalu sini 24 volt, dia akan jadi terlebih cerah lah, faham? Jadi bila kita kata kecerahan tu normal, maksudnya dia dapat 12 volt. Alright. Jadi ini litar dia. Dia punya input tu 240. Lepas tu dia bagi output. Dia bagi output 12 kan? 12, 48. Bilangan lilitan yang primer dia tak bagi. Sekunder dia bagi 200. Jadi dia suruh cari berapakah bilangan lilitan gegelung primer. Macam nak buat apa-apa sama dengan apa-apa. 12 per 200. 12 per 200 sama dengan 240 per N. 240 per dengan N yang kamu nak cari tu S. N primer. S. F. Primer sekunder, S sekunder. Okay, berapa dapat? 4,000. 4,000, betul? 4,000. 4,000. Jadi yang ni ada unit tak? Ada. Ada sebab bilangan. Tak ada unit. Jadi arus dalam gegelung, macam nak kira arus? Arus dalam gegelung sekunder. Tengok maklumat dia bagi. Macam nak kira arus? Yang ni dia bagi apa? P kan? Ini dia bagi V kan? Jadi kalau dia bagi P dengan V, nak pakai formula apa kira arus? Tadi cikgu pun bagi formula dia. P sama dengan IV. P sama dengan IV. Ini formula yang paling basic sekali lah untuk power. Jadi P sama dengan IV. P kamu 48. Kita boleh guna specification mentor ni tak? Sebab dia kata kecerahan dia normal, maknanya dua-dua ni valid. Tapi kalau kata mentor tu malap, kamu tak boleh guna nilai ni. Faham? Sebab dia tak dapat nilai ni. Betul? Itu soalan elektrik ada yang salah tu. Mentor tu dia label ni, tapi yang lalu kat sini bukan 12 volt. Tapi dia guna specification power yang ini. Faham tak? Tapi kalau ada normal boleh. Jadi I darab dengan V dia 12. Jadi berapa dapat I dia? 48 bagi 12. Dapat 4 kan? 4 ampere. Okay. C. Kecekapan transformer. Macam nak kira kecekapan transformer? Output per input. Output bagi input. Jadi output dia 48. Input dia berapa? Macam nak kira? Dia bagi dia kan? Nampak dia bagi apa? Dia bagi arus. 3 ampere. Lepas tu dia bagi kamu P kan, sama juga. Tak kisah dia AU ke AT, kamu boleh guna P sama dengan IV. P sama dengan IV. Dapat apa?
Yang ni input 72. 72. Alright, 72 watt. Okay, dia apa? Bahagi apa? Dua, 48 48 bagi 72 darab 100. 1/4. Okay, berapa kecekapan alat ni? 66. 66.67%. Okay. Okay lah tu. Alat ni cekak tu 66.66. Alright. Macam ni lah kira senang tak masalah. Okay. Jadi tadi kan Cik kita katakan kamu punya alat transformer ni selalu tak cekap kan. Dia ada kehilangan kuasa kan. Jadi yang ni bawah ni cara-cara transformer kamu boleh hilang kuasa dia lah. Hilang tenaga dia. Jadi yang ni penting sebab selalu keluar dalam soalan objektif. Kamu kena ambil berat sikit dia punya cara meningkatkan kecekapan transformer. Jadi kita tengok tiap-tiap satu masalah yang dihadapi oleh transformer kamu. Di punca kehilangan tenaga dalam transformer, first kali biasalah rintangan dia, rintangan tinggi. Okay, jadi dalam gegelung kan, jadi dia ada rintangan. Jadi bila ada banyak rintangan, dia akan hasilkan haba. Jadi haba tu maknanya power loss lah. Okay. Kamu punya tenaga hilang. Jadi yang ni senang, bila kait dengan rintangan, kita nak kurangkan rintangan dia. Cara paling senang kita nak kurang rintangan dia, kita pakai dawai kuprum lah. Kalau masa tu dia pakai dawai besi, kita tukar dia dawai kuprum. Nah, lepas tu rintangan akan berkurang apabila ketebalan dawai bertambah. Jadi kalau kamu buka kamu punya alat mana-mana yang ada transformer, kamu akan dapati bahawa dia guna dawai kuprum dan dawai kuprum tu agak tebal. Faham tak? Dia tak boleh guna yang nipis sebab nanti rintangan tinggi, kamu punya power loss banyak. Jadi kalau kata kamu ada alat tak boleh guna, kamu carilah, kamu buka. Dulu cikgu buka, dengan susah payah cikgu buka cikgu punya charger handphone. Cikgu jumpa satu gegelung transformer dan dalam tu dawai dia tebal, copper yang kilat. Okay, cantik. Okay. Di punca kehilangan tenaga dan transformer yang kedua, arus pusar dalam teras dia. Ni teras dia kata ni. Ni teras dia. Jadi bila magnet yang ubah-ubah arah lalu dalam dia, dia jadi pusar-pusar. Jadi dia arus pusar dalam dia. Jadi medan magnet berubah-ubah menyebabkan arus arus dalam teras besi. Lepas tu arus arus ni kita panggil sebagai arus pusar. Jadi bila dia ada pusar-pusar tu, dia akan menghasilkan haba. Jadi kalau nampak tak dia highlightkan teras besi kan. Jadi untuk mengelakkan teras besi kamu ni daripada menghasilkan arus pusar, kita pakai teras besi yang ni kamu kena hafal sikit, teras besi yang berlamina. Lamina ni maknanya dia salutkan tiap-tiap satu lapisan ni dengan silikon. Dengan satu bahan penempat. Lepas tu dia tak pakai seketul teras besi, dia pakai yang berlapis-lapis halus-halus. Dia bila halus-halus, arus tu jadi kecil-kecil dalam tu, dia tak jadi satu gedabak besar. Jadi kita pakai teras besi yang berlamina yang disaluti oleh satu bahan dan dia berlapis. Jadi bila kita pakai ni dia akan kurangkan arus pusar ni. Okey. Kemagnetan teras besi. Okey, jadi yang ni yang ketiga. Jadi arus yang mengalir dalam transformer memagnetkan dan menyah magnet. Jadi bila sebut ni kamu tahu lah. Teras besi secara berterusan kan. Jadi kita nak dia efisien dalam memagnetkan dan menyah magnet kan. Jadi kalau dia tulis dia pakai teras besi, tukar automatik kamu kena ingat yang paling efisien sekali untuk magnet dengan nyah magnet adalah teras besi lembut. Okay. Jadi sebenarnya logik lah tiap-tiap satu dia punya solution tu kan. Jadi kita akan guna teras besi lembut. Yang ni maknanya teras besi lembut kamu tu mesti berlapis dan berlamina supaya kalau teras besi lembut alasan dia mesti sama. Mudah dimagnetkan dan dinyah magnet. Alright. Jadi last kali kebocoran flux. Jadi bila kita kita alihkan arus dalam kamu punya gegelung primer ni kan. Jadi kat sini mungkin berlaku kebocoran flux sebab flux kat sini ada yang tak guna. Okay. Jadi untuk mengelakkan daripada kebocoran flux tu, kamu tengok dia buat apa. Dia ambil yang primer, lepas tu dia gegelungkan dengan rapat dengan yang sekunder tu. Dia bagi bertindan. Jadi bila dia bertindan, dia rapat kan. Jadi bila dia rapat, kuranglah kebocoran flux tu. Dia melilitkan gegelung primer dan gegelung sekunder lebih rapat antara satu sama lain. Nampak tak? Dia masukkan dia dalam bentuk yang macam ni. Jadi yang ni dia punya rupa dia macam E, lepas tu dia ada sambung kat bawah macam tu. Jadi dia boboh dia punya gegelung tu primer dengan sekunder rapat-rapat. Jadi yang ni untuk mengelakkan kebocoran flux. Jadi kamu boleh baca balik ni kalau kamu
lupa, kamu tengok balik je lah. Benda ni macam kena ingat sikit kan. Alright. Faham dah? Boleh? Okey tak? Okey. Jadi kita teruskan. Kita nak tengok sistem penjanaan dan penghantaran tenaga elektrik. Okey, kat Malaysia ni kita jana tenaga elektrik pakai sistem apa? Kita pakai apa? Yang paling banyak sekali. Macam mana kita janakan tenaga elektrik? TMP buat apa? Pakai sistem apa? Stesen jana kuasa yang macam mana? Hamster? Bukan. Ni, kita pakai hidro. Tak ada tak yang pakai hidro? Kat mana yang pakai hidro? Kalau Ada. Timah Tasul tu empangan untuk hidroelektrik ke cikgu? Tak tahu. Okey, ni kalau kamu nampak ada empangan besar tu, yang tu kita pakai hidroelektrik. Tapi sebenarnya kat Malaysia ni tak banyak pakai hidroelektrik tau, sebab kita tak ada kawasan yang kita boleh empangkan air banyak-banyak tau. Tak banyak. Okey, jadi ada sikit saja tempat yang kita pakai hidroelektrik. Mostly kita pakai apa, kamu tahu? Kita pakai apa? Tak tahu. Kita bakar petroleum. Jadi kita bakar petroleum atau yang tu kot, ataupun gas asli. Yang tu mostly kalau kat Terengganu tu banyak minyak tu dia akan pakai kaedah yang tu. Dia sama je. Jadi kalau hidroelektrik ni kan, kita punya air tu kita akan empangkan dia. Jadi bila kita empangkan dia pada kawasan yang tinggi, dia ada tenaga keupayaan yang tinggi lah. Jadi tenaga keupayaan tu bila kita release dia jadi apa? Dia jadi apa? Dia jadi tenaga kinetik lah. Air tu mengalir dengan laju kan. Ni bila air tu mengalir dengan laju, apa yang jadi? Apa yang dia buat? Dia macam dynamo. Apa yang dia buat? Dia akan pusingkan turbin kamu ni. Jadi kat sini terhasilnya kamu punya arus aruhan lah. Dia akan ada magnet besar kat sini. Dia akan hasilkan kamu punya generate electricity kat sini. Lepas tu dia masuk kat dia punya sistem penghantaran. Ni kalau dia tanya kamu perubahan tenaga, kalau kata hidroelektrik ni dia start dengan tenaga keupayaan sebab kita empangkan air tu jatuh daripada tempat yang tinggi kan. Ni tenaga keupayaan, tukar dia tenaga kinetik, tukar dia tenaga elektrik. Jadi kalau kata harbor, sistem jana kuasa terma kita panggil, sama ada kita pakai arang batu, gas asli ataupun petroleum kan. Ataupun satu lagi apa dia? Satu lagi terma. Angin kat terma. Petroleum, satu lagi yang bahaya sikit apa dia? Bahaya sikit. Macam kat Chernobyl. Kamu tahu apa berlaku kat Chernobyl? Kita pakai nuklear. Ataupun kat kamu punya, kat Jepun. Jepun banyak tutup lah. Nukleus. Nuklear. Alright. Nuklear jadi nuklear. Alright. Nukleus. Nuklear. Nuklear lah. Nuklear ni ataupun gas asli petroleum dia akan dibakar. Okey, tapi nuklear ni tak dibakar lah. Dia akan hasilkan tenaga nuklear melalui kamu punya proses. Nanti kita akan belajar tajuk tenaga nuklear ni kan. Dia ada proses dia untuk menghasilkan tenaga nuklear tu. Lepas tu dia akan panaskan air. Dia panaskan air. Air tu bila panas dia hasilkan steam kan. Yang tu yang kamu dapat uap bertekanan tinggi ni. Jadi steam bertekanan tinggi tu kita akan tembakkan dia, pusingkan turbin. Faham? Jadi sama proses dia. Jadi ini tembak air. Jadi kalau kata kita pakai jana kuasa terma, kita akan tembak steam. Steam akan pusing turbin. Turbin akan bergerak dan hasilkan tenaga elektrik. Jadi kalau kata dia stesen jana kuasa terma, dia start story dia dengan pembakaran dia tenaga kimia. Kalau nuklear ni tak lah, bukan tenaga kimia lah. Dia tenaga nuklear. Okay? Lepas tu tenaga kimia tukar jadi tenaga haba, bakar. Lepas tu bakar dapat tenaga kinetik sebab uap panas tu kita gerakkan dia rotate turbin kan, dia dapat tenaga elektrik. Jadi konsep dia sama lah, mesti ada rotation turbin tu untuk menghasilkan kamu punya aruhan tu. Konsep aruhan elektromagnet juga. Okay. Jadi cikgu tulis apa ni? Dia penghantaran tenaga elektrik tu dihantar dari stesen jana kuasa tu menggunakan rangkaian kabel yang panjang. Ini biasalah kita akan hantar dia jauh kan, kata kat Malaysia, satu Malaysia. Di line dia panjang-panjang. Jadi kalau kita nak hantar dia jauh, kita kena hantar daripada voltan yang tinggi. Jadi kita kena ada transformer apa? Transformer apa kita kena Injak naik. Kita kena ada transformer injak naik satu untuk injakkan dia setinggi 110,000 ataupun 132 volt. Jadi tinggi sangat. Yang ni kamu nampak kat tepi highway tu, pencawang-pencawang kamu yang ada bola-bola oranye tu.
Jadi yang tu dia bubuh pagar special sebab kamu tak boleh masuk kawasan tu. Kalau tidak kamu kena electric shock dengan 110,000. Boleh? Okay. Oh. Jadi sebuah transformer injek naik meningkatkan voltan. Jadi bila voltan dia tinggi, kamu tengok ni, P sama dengan IV kan. Jadi bila voltan tinggi, apa yang jatuh? Yang malah Arus. adalah power. Jadi bila voltan tinggi, arus akan turun. Jadi bila arus ni kecil, rintangan akan jadi kecil. Rintangan akan jadi kecil. Oleh itu kita boleh hantar dia dalam jarak yang jauh. Dia tak macam yang Edison punya tu kan, dekat saja sebab rintangan dia tinggi. Okay, jadi masa kita nak hantar, kita kena step upkan voltan tu supaya arus tu kecil. Lepas tu bila nak sampai kat kawasan rumah ataupun kat kawasan kilang, kita akan step down balik. Kita akan ada transformer tu yang cikgu kata kamu nampak kawasan perumahan tu dia pagar kan, jangan masuk, dan tu ada transformer injak turun kamu. Okay, jadi transformer injak turun tu akan turunkan voltan tu daripada nilai ni, jadi yang lalu kat rumah kamu tu 240 kan. Kecil lah. Jadi bila dia turunkan balik voltan, dia akan pulihkan balik arus ni. Jadi kamu boleh guna alat elektrik kamu. Jadi kabel tu kena tebal. Sebab apa kabel kena tebal? Kurang rintangan. Untuk kurangkan rintangan. Sebab tu kamu nampak hantar kabel tebal. Kabel ni mahal. Tapi kalau dia nipis, rintangan dia terlalu tinggi. Dia terpaksa pakai yang tebal. Jadi kabel tu pun berat kan. Dia panjang. Tapi ada pro and con ni lah. Tak boleh nak dapat terbaik. Kecuali kalau lepas ni kita pakai superconductor. Mungkin dapat yang tak ada rintangan kan. Kamu boleh jimat tenaga elektrik kamu. Kabel tebal dan panjang digunakan, dan kita tak pakai kuprum, kita pakai aluminium. Sebab apa kita pilih aluminium, tak pakai kuprum? Yang tembaga ni jarang lah selalu kita pakai aluminium. Sebab apa aluminium bukan kuprum? Teka. Tahan kerak. Teka. Kamu rasa siapa lagi elok, kuprum ke aluminium? Dari segi penghantaran. Aluminium. Yang biasa kamu Aluminium. tahu, yang ni berkaitan dengan Kuprum. rintangan kan? Kuprum elok kan? Kuprum elok lagi kan? So boleh elok. Jadi aluminium ni second best lah kita kata. Kita pakai dia sebab kita nak jimat kos, sebab dia murah lagi. Jadi kuprum mahal kan, nanti orang curi. Jadi kita pakai Kualiti. jadi walaupun dia punya rintangan tinggi sikit daripada kuprum, tapi untuk jimat kos sebab kita nak hantar dia jarak jauh kan, kita kena guna aluminium ataupun tembaga. Kita jarang guna kuprum. Kuprum mahal. Okay. Jadi kalau kata disuruh kamu kira kehilangan kuasa, kan kuasa tu nampak tak, arus ni yang banyak mempengaruhi kehilangan kuasa tu kan. Jadi kita pakai formula P sama dengan I kuasa 2R. Jadi kalau kata kira-kira Paulus, kita akan pakai formula yang ni. Right? Alright, kehilangan kuasa boleh dikurangkan dengan, betul lah, mengurangkan rintangan dengan mengurangkan arus dalam kabel. Mengurangkan arus dengan kita step upkan voltan, mengurangkan rintangan dengan kita pakai dawai yang tebal, kan? Alright. Soalan elektrik. Okay. Cari nilai kehilangan kuasa dalam suatu kabel penghantaran apabila 20 kW kuasa dihantar melalui kabel berintangan 1.5 ohm pada voltan 200 dengan 10 kV. Kira A dulu. Pakai formula P sama dengan, apa formula tadi? P sama dengan apa? I kuasa 2R. IT. I kuasa 2R. Okay, masuk je kan? Dia dah bagi semua maklumat kan? Betul tak? Dia suruh kira kehilangan kuasa. Yang ni dia bagi apa ni? Yang ni apa? Power. Yang ni input. Betul? Jadi dia inputkan 20 kW kuasa dan dia nak hantar melalui kabel tu. Jadi ini bukan jawapan dia lah, bukan kamu ada jawapan soalan, kamu kena kira P dia. Okay, yang ni input dia, output dia kecil sikit sebab ada P loss ni. Jadi kita kira berapa P loss dia, kita ambil I. Ada I ke? Macam mana kamu nak kira I? Dia tak bagi I lagi. Macam nak kira I? Kita tu pindah ke R tu dalam P tu. P sama dengan IV. Kamu nak pakai yang tu ke? Formula tu ke? Boleh? Cikgu rasa boleh je. P sama dengan IV. Nak kira I kan? I yang mengalir dalam dawai tu. Jadi 20K. 20K tu 20 berapa? 20,000. 20,000 I. Jadi A tu 200 kan? Dia berapa arus yang mengalir dalam dia? 20K bahagi 200. Buat apa?
1000 1000. Dapat 1000. Okey, Betul? 1000. 1000. Semua orang kira dah? 1000 Satu. Satu ke 1000? Kosong. Ada ni Sate. ada ni tak kira, dia teka. Okey. Jadi 100 kuasa 2 darab dengan 1.5 dapat berapa? Seribu darab 15,000. 15,000. 15,000. Siap. 1,500. 15,000 lah. Betul 15,000? Okey. Satu Betul. kuasa 2 darab satu apa? Oh, okey. Oh, punya banyak je hilang, nampak tak? Hilang banyak ni dah. Jadi power output dia tinggal kecil. Alright, jadi ni power loss kamu untuk A. Kalau B ni, jadi B ni kamu punya V kamu 10 kilowatt. Jadi kita masuk formula sama, kita kira arus dia. Kalau kamu pakai formula V sama dengan IR, kamu dapat I yang sama tak? Kalau kita pakai dua orang. Sama tak? Nak check ni. Cikgu. Ratus bagi 1.5. Kamu dapat lain kan? Tak? Dapat besar lagi kan kalau 200 bagi 1.5? Ya? 133. Nanti cikgu check balik tak apa. Cikgu rasa betul dah, cikgu terkira. Okay. Jadi yang B ni kita kira 10 kilowatt ni. 10 kilowatt. Lepas kita nak cari arus dulu kan. Arus dia berbeza tak? Arus yang berbeza tak mengalir dalam dia? Berapa air dia? Ini. 20K bahagi dengan 10K. Dapat apa ni? 2. 2 ampere. Okey, jadi kalau kita kira ni P sama dengan I kuasa 2R, dapat apa? Cikgu tahu apa yang kehendak soalan ni, dia nak tunjuk kat kamu sesuatu. Okey, ni 2 kuasa 2R 1.5 kan, jadi berapa ni? Ini berapa power loss dia? 6. 6 watt. Nampak tak? Jadi kalau kata kita hantar voltan kita tinggi, power loss kita kecil saja kan. Tapi kalau kita hantar voltan kita rendah, kita dapat power loss yang berganda-ganda-ganda. Sebab tu kita hantar pakai voltan yang tinggi. Nampak power loss ni dengan ini banyak beza. Okay. Jadi nak tunjuk kamu tu lah katnya. Sebab tu dia buat 200 110 kilowatt. Jadi kita dapat yang, sebab tu kita guna sistem penghantaran dengan voltan yang tinggi. Okey, nombor 2 ni cuba kira. Kuasa elektrik dari sebuah stesen kuasa dihantar ke sebuah bandar melalui kabel kuasa berintangan 50 ohm. Jadi yang ni kamu punya rintangan dawai. Jika stesen kuasa itu menjanakan 8 megawatt kuasa, hitungkan kehilangan kuasa dalam kabel jika kuasa dihantar pada voltan 80 kV dengan 400 kV. Apa maklumat dia bagi ni? Dia bagi R. Lepas tu yang ni apa? Hantaran ni kan? Jadi yang ni P input kamu 8 mega. Mega tu berapa? Darab 10 kuasa apa? Sembilan. Mega 9 lah? Ibu lupa dah. 6. 6 Dapat dekat Enam. dekat. Mega 6. Tera, giga, mega. Giga yang 9 kan? 6. 8 dan 10 kuasa 6. Dihitungkan kehilangan kuasa. Ni yang ni boleh pakai formula sama tak? Cukup tak maklumat kamu? Boleh kan? Sebab dia bagi kamu power, lepas tu dia bagi kamu voltage. Jadi kita boleh pakai P sama dengan IV. Berapa arus yang mengalir dalam yang A tu?
8 mega bahagi dengan 80K. Dapat apa? Ada apa? Hmm. 8 eksponen 6 bagi 80K. 80,000. Satu. Okey. 100, betul? Satu. 1 ampere. Dia berapa dapat kuasa tu? P sama dengan I kuasa 2R. Okay, jadi I kamu 100. 100 kuasa 2 darab dengan 50 ohm. Dapat apa? 500,000. 500,000. Asalkan kecil daripada ni tak apa. Okay, betul lah tu. 500,000. Okay. Okay, kira yang kedua ni cuba kamu kira B ni dapat berapa power loss dia? Watt. Kira arus dulu. Lepas tu kamu kira masuk dalam formula yang sama. Sama je dalam kerja dia. Bagi dengan 400K. Berapa arus dia? 20. 20 ampere. Jadi berapa power loss dia? Dia 20 ampere. 20K. 20K. Okay, power loss dia kurang lah. Tadi 500,000 kan? Yang ni power loss dia 20K saja. 20 kilowatt. Alright. Jadi yang tu soalan dia. Habis dah. Cikgu rasa betul kita kira arus ni sebab dapat nombor yang comel. Cikgu rasa 133 tu salah kan? Betul tak? Selalunya mesti jawapan dia comel. Okay. Last sekali nak habis dah. Rangkaian grid nasional kita. Jadi rangkaian grid nasional ni sistem yang kita guna kat Malaysia ni, dia tak macam kat Amerika ke apa tak, dia pakai sistem yang asing-asing sebab dia ada syarikat-syarikat yang berlainan berikut kawasan. Tapi kita kat Malaysia ni semua TMB pegang kan. Jadi kita ada satu rangkaian grid nasional kita panggil. Jadi di sistem yang menyambungkan stesen-stesen jana kuasa di seluruh negara. Di stesen dia terdiri daripada start daripada dia punya jana kuasa. Kuasa dia sambung kat transformer. Ni transformer apa? Injek naik. Injak naik pergi kat super grid kemudian. Jadi daripada 25 kilowatt tu dia step up kan jadi 275 kilowatt. Yang ni yang lalu kat super grid, kita panggil dia super grid. Lepas tu pergi kat satu lagi transformer, yang ni transformer diturun kan betul tak? 275